Berguru kepada neraka dapat kusam kaki, berguru kepada ajar ibarat kembang tak jadi. Dialah pemberi paling setia, dia akal ilmu miliknya, pelita mampu segala untuk manusia mencari dewasa. Dialah ilmu, dialah juga sahabat, alur kesetiaan mengalir nasihat, pemimpin yang ditolak dan tak segan. 1000 tahun katanya jadi. Jika hari ini seorang Perdana Menteri berkuasa, jika hari ini seorang raja menaiki tahta, jika hari ini seorang pelayan muda, jika hari ini peguam menang bicara, jika hari ini seorang penulis bisa terbuka, jika hari ini siapa sahaja menjadi dewasa. Sejarahnya dimulakan oleh seorang guru biasa, dengan lembut sabarnya mengajar tulis baca. Di mana-mana dia berdiri di muka muridnya, di sebuah sekolah mewah di ibu kota, di bangunan tua sekolah Hulu Terengganu. Semakin terpencil duduknya di Curug Desa, semakin berarti tugasnya kepada. Jadilah apapun pada ahli kehidupan guru-guru, budi yang diampunkan didulangi ilmu, panggilan keramat cikgu kekal berbuahan, menjaga kenangan ke akhir. Kenapa saya pilih sajak ini? Kita perlu baca dengan sebenar baca, baru kita faham pantun lama yang Usman selitkan bersekali dengan peribahasa. Contohnya, berburu kepada natal dapat rusa belang kaki, berguru kepalang ajar ibarat bunga kembang tak jadi. Ramai dari kita yang tidak faham dan mengambil mudah pantun klasik ini. Bagi yang tidak kenal dan tahu, maka akan abaikan. Jika tahu, akan tertarik dengan pantun ini. Rusa belang kaki bukanlah rusa yang kita tahu, tapi ianya adalah belalang rusa. Cluenya adalah padang datar. Rusa tidak akan muncul di kawasan padang kerana tempatnya di rimba. Lain pula belakang rusa yang tempatnya di padang datar. Diburu untuk apa? Bunyinya yang merdu, dipertanikan oleh peminat belalang, dan pembayang ini juga menyatakan apa yang kita buru. Itulah yang kita dapat. Selain itu, berguru kepalang ajar ibarat bunga kembang tak jadi. Ini adalah peribahasa lama yang membawa maksud apabila suatu ilmu atau pelajaran yang tidak sempurna dipelajari, maka tidak akan mendatangkan suatu manfaat atau faedah. Maka kembali kepada persoalan atas yang membawa kepada individu merosakkan, akan tertewas dan perkara-perkara negatif. Adakah ini juga salah guru? Sebelum mengundurkan diri, saya ingin berkongsi sedikit maklumat tentang Usman Awang. Nama sebenar Usman Awang ialah Wan Osman bin Wang Awang Cik. Beliau juga dikenali sebagai Tongkat Warren, yakni Umar Junus 1970. Selain itu, beliau juga pernah menggunakan nama samaran seperti Setiabudi, Manis, Adijaya, Amir, Atmajiwa, Pengarah Muda, Rosmurni, Zaini dan Usman Awang. UA tu stand kepada Usman Awang lah. Beliau dilahirkan pada 12 Julai 1929 di kampung Tanjung Lembu, Sedili, Kota Tinggi, Johor. Ayahnya bernama Wang Awang Kecik bin Wan Din, seorang nelayan, dan ibunya bernama Halimah binti Abdul Halim yang merupakan seorang surumah. Ketika Usman berusia 6 tahun, ibunya meninggal dunia. Usman mendapat pendidikan awal hanya setakat darjah 6 di Sekolah Melayu Bandar Maharani Muar Johor pada tahun 1941. Usman belajar dengan tekun dan dia berazam untuk menukar corak kehidupan keluarga serta membalas jasa ayahnya. Berkat ketekunannya, Usman telah lulus dan ujiannya dengan mendapat tempat kedua, dan ini melayakkan beliau dipilih sebagai guru pelatih.
Minat Usman dalam penulisan sajak bermula pada tahun 1948. Pada peringkat awal, karyanya banyak tersiar di dalam majalah seperti majalah hiburan. Perkhidmatan Usman Awang dengan kumpulan utusan Melayu telah memberikan kesempatan kepada beliau untuk mengasah bakat, dan ditambah pula dengan pelibatan beliau dalam Dewan Bahasa dan Pustaka iaitu DBB yang memberi keuntungan kepadanya untuk terus berkarya. Usman Awang juga telah berjaya menerbitkan antologi-antologi sajak perseorangan, antaranya ialah Gelombang Duri dan Api, serta sebuah antologi cerpen perseorangan iaitu Degup Jantung dan Tulang-Tulang Berserakan. Usman menghasilkan karyanya itu dengan menggunakan nama Usman Awang, dan nama itu adalah sebuah nama yang cukup dikenali di arena kesusastraan Melayu kini. Sajak adalah bentuk pengucapan seni Usman Awang yang paling berkesan dan digemari oleh pembaca. Melalui karya-karyanya, beliau telah berupaya menangkap persoalan-persoalan semasa dengan ketajaman daya fikirannya dan menemui gaya pengucapan yang segar di sepanjang zaman. Bagi Usman, sajak merupakan suatu ucapan atau pengakuan pensyair, dan setiap patah perkataan dalam bait seterangkap sajak itu disisi dengan perasaan jiwa penciptanya. Maka penyair Usman Awang tidak ketinggalan menggunakan bahasa kiasan sebagai sisipan di dalam sajak, dan kini menjadikan karya beliau lebih menarik, dan bagi saya itulah keistimewaan nukilan Usman Awang. Sekian, terima kasih.